Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Jadinya Ustaz nak buat sambungan kidamun lawannya hudusun. Kidamun lawannya hudusun. Allah itu sedia ada, lawannya Allah itu yang baharu. Tak mungkinlah Allah itu baharu kan? Tak mungkinlah Allah itu dilahirkan. Alright. Jadinya sekarang ni Ustaz akan buat sambungan video yang lepas. Hari tu kita dah tengok zirafah, kita dah tengok, Ustaz dah cerita zirafah dilahirkan dan semua yang ada di muka bumi ni dilahirkan. Ni Ustaz cakap ni, semua yang ada di dunia adalah baharu yang Allah telah cipta. Okey? Bumi ni Allah cipta jadi baharu, harimau ni Allah cipta jadinya dia baharulah. Dia dilahirkan. Bumi ni Allah cipta jadi bumi ni baharu. Allah tu tak mungkin dia baharu sebab Allah tu sudah sedia ada. Alright? Hari ni yang kita akan belajar adalah yang ini. Ini adalah penerangan kidamun dan hudusun. Kidamun yang pertama ya, tengok yang pertama. Kidamun ialah sifat Allah. Kidamun ni adalah sifat Allah. Alright. Allah ni yang kedua, kidamun sedia ada, tiada permulaan. Jadinya Allah ni tiada permulaan. Okey? Allah ni tiada permulaan. Maksudnya Allah ni sudah semestinya ada. Dia mesti dah ada. Jadinya dia tak dilahirkan. Allah ni tidak mungkin dilahirkan. Alright. Jadinya kidamun ni adalah sifat Allah yang mana Allah ni mesti sedia ada. Dia tiada permulaan. Alright. Yang ketiga, kidamun maknanya tiada permulaan adanya. Maksudnya Allah ni tidak dilahirkan lah. Okey, dia tak ada permulaan. Dia bukan macam kita tengok macam burung lah burung. Kita tengok burung kan. Burung terbang sana sini. Okey, awak tengok burung. Burung ni mestilah dilahirkan. Burung ni dia bertelur lah kan. Mak dia bertelur. Itulah permulaan dia daripada sebiji telur. Dan kemudian telur ni dieram. Lepas tu pecah. Keluarlah baby burung. Apabila keluar baby burung tu maksudnya permulaan dia. Lahirnya dia tu. Keluarnya, menetasnya daripada telur tu tadi. Itulah permulaan burung tu tadi. Alright. Jadinya yang keempat, kidamun lawannya hudusun. Kidamun lawannya hudusun. Kidam artinya Allah tu bersifat sedia ada dan lawannya hudusun. Hudusun ni adalah dia yang baharu. Tak mungkinlah Allah ni baharu. Hudusun baharu. Ada permulaan. Mustahil Allah ini bersifat baharu. Tak mungkinlah Allah ni bersifat baharu. Okey, kita tengok yang kelima ya. Hudusun baharu ada permulaan. Allah ni tak mungkinlah dia ada permulaan. Okey, yang terakhir mustahil Allah itu bersifat baharu. Allah itu mestilah bersifat sedia ada. Dan Allah itu tidak mungkin dia ada pengakhiran. Tak mungkin Allah tu mati. Okey, yang seterusnya. Firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu Ustaz nak terangkan dalil nakli dia tulis kat sini. Dalil nakli tu apa? Dalil nakli ni adalah daripada ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Maksudnya, dialah yang awal dan yang akhir dan yang zahir serta yang batin. Dan dialah yang amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Maksudnya apa? Allah ni adalah yang awal dan yang akhir. Allah ni dia adalah yang terawal lah. Maksudnya Allah ni tidak dilahirkan. Dia dah memang sedia ada. Dan Allah ni tak mungkin ada pengakhiran. Allah ni tak mungkin akan mati. Kalau Allah ni mati, bermaksud dia bukan Tuhan lah. Kan? Alright, jadinya Allah ini tak mungkin dia mati. Dan Allah ni mestilah dialah yang terawal. Maksudnya dia tak adalah dilahirkan dan sebagainya. Dan kemudian dia cakap juga dekat ayat ni. Dialah yang amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Semua yang berlaku dekat muka bumi ni, Allah tahu. Semua yang berlaku dekat muka bumi ni adalah datangnya daripada Allah. Dan sebab itulah Allah itu
akan mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Semua yang berlaku, semua Allah tahu. Apa yang berlaku dekat diri kita, semua Allah tahu. Apa yang kita buat pun Allah tahu. Walaupun kita buat tu adalah sekecil-kecil perbuatan. Contohnya, kita buat perkara yang baik. Kita tolong emak kita. Allah tahu. Okay? Jadi Allah akan letaklah pahala dekat situ. Walaupun kita buat kejahatan, sekecil-kecil kejahatan, Allah akan tahu. Right? Ini dalam Al-Quran. Ustaz cakap dalil nakli ni adalah bukti yang Allah cakap yang ada dalam Al-Quran. Okay, yang seterusnya kita tengok. Ni dalil akli. Dalil akli ni adalah dalil akal yang mana kita ada dekat fikiran kita. Okay, dia tak ada dalam Al-Quran lah. Okay, yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sedia ada. Iaitu tiada permulaan. Allah ni sedia ada. Tak mungkinlah Allah ni ada permulaan. Yang kedua, mustahil bagi Allah bersifat baharu. Ada permulaan. Maksudnya, mustahil Allah ni ada permulaan. Mustahil Allah ni dilahirkan. Tak mungkin Allah ni dilahirkan. Right? Yang ketiga, jika Allah Subhanahu Wa Taala bersifat baharu, maka bukanlah dia Tuhan. Kalau Allah ni bersifat baharu, kalau Allah ni dilahirkan, dia bukan Tuhan lah. Sebab apa? Sebab Tuhan tak boleh dilahirkan. Dia kan Tuhan, dialah yang Maha Esa, dialah yang Maha Kuasa. Tak mungkinlah Allah ni dilahirkan. Okay, tak mungkinlah Allah ni baharu. Okay, sebab Allah ni mesti sifat dia sedia ada. Alright? Yang seterusnya, faedah mengenal Allah bersifat kidamun. Kalau kita belajar kidamun ni, apa yang kita dapat? Faedah ni, kebaikan kalau kita mengenal Allah itu bersifat kidam. Alright? Yang pertama, iman semakin kukuh. Maksudnya, keimanan kita, tekad kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah semakin kukuh lah, semakin kuat. Alright? Jadinya kalau kita percaya bahawa Allah ni bersifat sedia ada. Dia adalah berkuasa. Dia memang bersifat sedia ada. Dia tidak dilahirkan. Bermaksud iman kita akan lebih kuat. Yang kedua, sentiasa taat kepada perintah Allah. Sentiasa taat kepada perintah Allah tu maksudnya apa? Kalau kita percaya bahawa Allah ni berkuasa, bermaksud kita kena taat kepada perintah Allah. Bermaksud kita kena ikut apa yang Allah buat. Kalau Allah suruh solat, kita kena solat lah. Kan kita percaya Allah ni maha berkuasa. Hebatnya kuasa Allah ni. Tak ada permulaan dan tiada pengakhiran. Kita ni akan mati. Okay, yang terakhir, berakhlak mulia pada setiap masa. Kalau kita percaya kekuasaan Allah, kita akan berakhlak mulia. Maksudnya, kita akan ikut apa yang Allah buat. Dan kemudian kita akan melakukan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang kita buat dalam perbuatan harian kita mestilah benda yang baik-baik sahaja. Bukan benda yang buruk-buruk. Okey. Tahukah kamu alam ini ada permulaan dan ada pengakhiran. Maksudnya alam ini ada mula dan ada akhir. Alam ni mesti ada mula dan ada akhir. Bumi akan pecah. Dia akan hancur nanti. Bila? Hari kiamat lah. Okay? Sebab tu bumi ni pun dia adalah benda yang baharu. Dia ada mula dan dia ada akhir. Bila akhir dia? Hari kiamat lah. Hancur bumi ni nanti. Kita semua akan mati. Bila kita akan mati? Wallahualam. Jadi kita ada pengakhiran. Bumi ni pun ada pengakhiran. Pengakhiran dia bila? Bila dia hancurlah bumi ni. Maksudnya hari kiamat lah nanti. Okay, yang kedua. Alam ini baharu. Betul. Alam ini adalah sifat dia baharu. Okay, yang ketiga. Maksudnya alam ini sifatnya baharu. Alam ini dicipta oleh Allah lah. Dia baharu lah. Dia diciptakan. Allah ni tidak diciptakan dan Allah ni tiada awal. Okay. Yang terakhir, setiap yang baharu dicipta Allah. Maksudnya, apa yang baharu, apa yang wujud dekat alam ini adalah diciptakan oleh Allah. Okey. Terima kasih. Itu sahaja daripada Ustaz. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Okey. Ustaz minta maaf kalau ada salah dan silap. Yang lebih tu datangnya daripada Allah. Yang kurang daripada Ustaz sendiri. Bye. Assalamualaikum.